Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri bincang soalan UPKK. Pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan soalan adab kertas 2 bagi siri yang kelima. Okey, soalan 1 10 markah. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Islam amat menitik beratkan hubungan kejiranan kerana ia adalah salah satu cara hidup Islam. Sebagai jiran yang baik, kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan jiran, bertolak ansur dan saling menegur antara satu sama lain. Beradab dengan jiran akan membuatkan hidup kita tenang dan aman. Masyarakat akan bersatu padu serta mengeratkan hubungan silaturahim. Akibat tidak beradab dengan jiran pula, kita sukar mendapat pertolongan, selalu bermusuhan dan masyarakat akan berpecah belah. Islam melarang kita menyakiti hati jiran seperti sikap suka menunjuk-nunjuk, sombong dan tidak menghiraukan jiran. Kita hendaklah menghormati jiran kita. Okey, itu petikan yang kita dah baca. Kemudian kita tengok soalan-soalannya. Okey, baik. Soalan 1. Okey, ni sebelum tu tepi ni yang kecil ni adalah petikan yang kita baca tadi. Okey, kemudian kita tengok soalan 1. Tulis pengertian jiran. Okey, apa pengertian jiran? Jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Okey, yang kedua, senaraikan dua adab berjiran. Senaraikan dua adab berjiran. Yang pertama, mendoakan kesejahteraan jiran. Yang kedua, bertolak ansur. Okey. Kemudian soalan ketiga, tulis dua kebaikan beradab dengan jiran. Tulis dua kebaikan beradab dengan jiran. Okey, nombor 1, hidup tenang dan aman. Yang kedua, masyarakat akan bersatu padu. Okey, soalan seterusnya, soalan yang keempat, masih lagi pada soalan 1, soalan yang keempat. Okey. Senaraikan dua akibat tidak beradab dengan jiran. Akibat tidak beradab dengan jiran. Okey, yang pertama, sukar mendapat pertolongan. Yang kedua, selalu bermusuhan. Okey, nombor 5, nyatakan dua perkara yang boleh menyakiti hati jiran. Nyatakan dua perkara yang boleh menyakiti hati jiran. Okey, nombor 1, menunjuk-nunjuk, dan nombor 2, sombong. Okey, ni jawapan-jawapan ni kita ambil daripada petikan yang telah kita bacakan tadi. Okey, soalan 2, 10 markah. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Setiap petang, Firdaus dan Yusuf pergi ke padang untuk bermain bola. Mereka bermain dengan bersungguh-sungguh dengan tujuan dapat menyihatkan tubuh dan mencerdaskan akal, seperti pepatah Arab menyebut al-aqlus salim fi jismis salim, yang bermaksud akal yang cerdas terletak pada tubuh badan yang sihat. Sebelum bermain, Firdaus dan Yusuf memakai pakaian yang menutup aurat dan memastikan tempat yang sesuai serta selamat. Mereka bermain dengan mengikut peraturan, bekerjasama dan bersemangat kesukanan. Selepas bermain bola,
Mereka menyimpan semula peralatan dan bermaaf-maafan bersama rakan-rakan yang lain. Terdapat banyak hikmah menjaga adab ketika bermain seperti mendapat kenalan baru, meningkatkan disiplin diri serta mengeratkan hubungan sesama rakan. Akibat mengabaikan adab bermain pula akan menyebabkan pergaduhan dan permusuhan serta melemahkan semangat kesukanan. Okey, selesai baca petikan. Kemudian kita tengok soalan-soalannya. Okay, soalan 1, mengapakah Firdaus dan Yusuf bermain dengan bersungguh-sungguh? Jawapannya ialah menyihatkan tubuh dan mencerdaskan akal. Okey, soalan 2, tulis 2 adab sebelum bermain. Okey, berdasarkan petikan yang kita baca tadi, tulis 2 adab sebelum bermain. Nombor 1, memakai pakaian menutup aurat. Yang kedua, memastikan tempat yang sesuai serta selamat. Okey, soalan 3, senaraikan 2 adab selepas bermain. Senaraikan 2 adab selepas bermain. Yang pertama, simpan semula peralatan. Yang kedua, bermaaf-maafan. Okey, soalan nombor 4, nyatakan 2 hikmah menjaga adab ketika bermain. Nyatakan 2 hikmah menjaga adab ketika bermain. Yang pertama, mendapat kenalan baru. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri. Okey, soalan yang kelima, tulis 2 akibat mengabaikan adab ketika bermain. Tulis 2 akibat mengabaikan adab ketika bermain. Okey, yang pertama, menyebabkan pergaduhan. Yang kedua, melemahkan semangat kesukanan. Okey, soalan 3, jawab semua soalan. Nombor 1, tulis pengertian orang tua. Tulis pengertian orang tua. Okey, pengertian orang tua ialah orang yang lebih tua daripada kita. Okey, jawapannya orang yang lebih tua daripada kita. Soalan yang kedua, tulis 2 panggilan hormat terhadap orang tua. Apa panggilan hormat terhadap orang yang lebih tua daripada kita? Yang pertama, abang. Yang kedua, kakak. Ataupun boleh panggil pakcik ataupun makcik. Atau apa-apa panggilan yang sesuai bagi orang yang lebih tua daripada kita. Okey, soalan nombor 3. Tulis 2 akibat tidak beradab menziarahi orang tua. Okey, tulis 2 akibat tidak beradab menziarahi orang tua. Okey, nombor 1, tidak dihormati ataupun tidak disayangi. Yang kedua, menimbulkan syak wasangka. Maksudnya menimbulkan keraguan terhadap orang tu. Kita tak ada adab ketika menziarahi orang tua, so orang pun macam something je dengan kita, kan? Okey, soalan 4, jawab semua soalan. Nombor 1, senaraikan 2 adab dalam majlis keramaian. Senaraikan 2 adab dalam majlis keramaian. Yang pertama, memberi salam. Yang kedua, berjabat tangan ataupun bersalaman. Okey. Soalan yang kedua, tulis 2 adab makan di majlis keramaian. Tulis 2 adab makan di majlis keramaian. Nombor 1, membasuh tangan sebelum makan. Yang kedua, membaca doa sebelum makan. Okay, soalan 3, tulis 2 adab minum di majlis keramaian. Tulis 2 adab minum di majlis keramaian. Okay, yang pertama, tuang air berhati-hati. Yang kedua, tidak minum air yang terlalu panas. Okay, soalan keempat, tulis 2 larangan di majlis keramaian. Tulis 2 larangan di majlis keramaian. Okay, yang pertama, jangan mencelah percakapan orang lain. Yang kedua, jangan mencela orang lain. Okey, soalan 5, lengkapkan penyataan di bawah.
Okey, dia bagi kita jawapan pengetahuan, mengembirakan, faedah, Al-Quran, ucapan dan membosankan. Okey, soalan nombor 1, berhujah adalah ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai. Okey, nombor 2, kita hendaklah berhujah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nombor 3, penghujah yang baik perlu mempunyai pengetahuan yang luas. Yang keempat, terlalu lama berhujah boleh membosankan orang lain. Yang kelima, hujah yang baik akan memberikan faedah kepada individu dan masyarakat. Okey, ini berkaitan dengan adab berhujah. Okey, baiklah. Sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan subjek adab dan akhlak Islamiah bagi bentuk soalan kertas 2. Semoga video ini dapat membantu untuk mengulang kaji pelajaran bagi menempuhi ujian UPKK. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.